Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Alpha akan membentangkan teknik kreatif model Kepner and Trico. Kumpulan Alpha dianggotai oleh saya, Nurul Adlila alias Saudara Muhammad Nanizul Abdul Wahid selaku Ketua Kumpulan, Saudara Saiful Hisham bin Zainal Abidin, Saudara Azhar Abdul Aziz dan Saudara Muhammad Rizki bin Jamal Ali. Pelbagai model telah diperkenalkan bagi menyelesaikan masalah sama ada individu, organisasi maupun perniagaan. Kali ini, kumpulan kami akan membincangkan salah satu model penyelesaian masalah yang terkenal, iaitu Kepner and Trico model. Model ini telah diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh Charles Heath Kepner dan Benjamin B. Trico yang berkhidmat di bawah Rand Corporation pada 1950-an. Ketika itu, Dr. Charles Kepner dan Dr. Benjamin Trico menjalankan sebuah kajian berkaitan breakdown in decision making at the Statistic Air Command. Hasil daripada penyelidikan ini, mereka mendapati bahawa kejayaan dalam membuat keputusan oleh pegawai tentera udara tidak mempunyai kaitan dengan pangkat dan laluan kerjaya, berdasarkan proses logik yang biasa digunakan oleh petugas dalam mengumpul, menyusun dan menganalisa maklumat sebelum mengambil tindakan. Rentetan itu, mereka menubuhkan Kepner and Trico Incorporation. Penubuhan syarikat ini adalah kesinambungan analisis dan pembangunan proses pemikiran thinking process bagi menangani pengendalian atau operasi kritikal dalam organisasi atau perniagaan. Mereka menghabiskan banyak masa dalam melaksanakan kajian terhadap keberkesanan dan ketidakkebersanan berkaitan dengan membuat keputusan terhadap masalah yang kompleks dan berulang-ulang. Hasil penemuan tersebut menjadi asas kepada proses rasional, iaitu model Kepner-Trico untuk digunakan dalam pembangunan organisasi yang berkesan. Seterusnya, pada tahun 1965, sebuah buku telah diterbitkan khusus bagi model berkenaan dengan tajuk The Rational Manager, terbitan McGraw-Hill. Secara ringkas, latar belakang pengasasnya, Charles Heath Kepner dilahirkan pada 14 Februari 1922 di San Dimas, California, Amerika Syarikat. Antara jawatan yang disandang adalah beliau merupakan pengarah penyelidikan di Royal Committee on Agriculture. Dr. Benjamin B. Trico pula dilahirkan pada 23 Disember 1927 dan menjandang jawatan Chairman of the Advisory Committee to the Dean of the Graduate School of Arts and Science of Howard University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hisham bin Zainal Abidin, matrik nombor A177843. Di sini saya akan menerangkan bagaimana model Kepner-Trico berfungsi ataupun beroperasi. Model ini menekankan konsep secara rasional berbanding kreatif. Ini bermaksud kaedah model Kepner-Trico dalam menyelesaikan masalah adalah secara rasional, bersistematik dan memperbaiki semula kesilapan diagnosis dalam membuat keputusan berbanding membuat keputusan secara logik sahaja atau tanpa melihat kesan dan akibat daripada tindakan yang diambil. Setiap individu, organisasi, perniagaan menghadapi pelbagai tekanan dalam menyelesaikan masalah untuk ianya dapat diselesaikan dengan segera. Tekanan-tekanan seperti kekangan masa, kredibiliti individu, percanggahan pendapat dan sebagainya mengganggu dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Justru, model Kepner-Trico ini menekankan konsep rasional yang bersistematik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi maupun dalam perniagaan. Model Kepner-Trico ni terdiri daripada 4 teras utama seperti berikut. Yang pertama adalah situation appraisal, iaitu penilaian situasi. Yang kedua, problem analysis, analisis masalah. Yang ketiga, decision analysis, iaitu analisis keputusan. Dan yang keempat, potential problem analysis, iaitu analisis potensi masalah. Kumpulan kami akan menerangkan secara ringkas 4 teras tersebut. Yang pertama adalah situation appraisal atau dikenali sebagai pendekatan situasi, di mana teras ini adalah untuk mengenal pasti isu dan keutamaan atau kepentingan situasi semasa serta membuat perancangan terhadap revolusi sesuatu isu.
Pada langkah pertama ini, seseorang itu perlu mempunyai pemikiran yang jelas terhadap situasi yang dirasakan kompleks. Dalam erti kata lain, seseorang itu perlu mengeluarkan isu-isu yang penting dan dapat menentukan apakah kebimbangan yang harus diutamakan untuk ditangani terlebih dahulu. Sesuatu plan perlu dibangunkan untuk mendapatkan resolusi yang berkesan bagi setiap isu, termasuk menganalisis apa yang diperlukan, apa yang perlu dilibatkan dan tindakan khusus yang perlu diambil. Dengan cara ini, penilaian situasi masalah yang dipilih dengan cepat akan menjelaskan situasi yang dihadapi menjadi suatu keutamaan yang perlu diutamakan dan dapat mengelakkan tindakan tanpa arah. Okey, teras yang kedua adalah problem analysis ataupun analisis masalah. Dalam teras kedua ini adalah melalui membuat analisis masalah. Dalam kaedah ini, kumpulan pemikir perlu mencari punca dengan menyusun dan menganalisis maklumat. Fakta utama mengenai masalah yang dihadapi. Mencari sebab-sebab yang mungkin dikenal pasti dan kemungkinan menguji terhadap fakta-fakta yang diberikan. Dengan membuat pengesahan punca masalah sebenar dan mempertimbangkan setiap pembetulan yang mungkin memberikan kesan tambahan akan dapat membantu memastikan punca permasalahan tersebut diketahui sebelum pembetulan dilaksanakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nanizo bin Abdul Wahid. Matrix number A177-834. Pada hari ini saya akan meneruskan penerangan berkaitan dengan model Kapsner, iaitu teras ketiga, decision analysis ataupun disebut sebagai analisis keputusan. Dalam analisis keputusan ini, ia adalah merupakan suatu kaedah di mana pemikir ataupun seseorang pemikir itu perlulah mempunyai pemikiran jelas untuk membuat suatu keputusan yang sukar. Menerusi kaedah ini, kumpulan pemikir atau individu tersebut perlu menjelaskan tujuan bagi setiap keputusan mereka dan membentuk suatu objektif yang jelas agar ia boleh diukur. Dengan cara ini, dengan cara menilai risiko dan pelbagai alternatif yang diberikan sebelum membuat keputusan, ia akan dapat memastikan pilihan yang dimaklumkan dapat dimaksimumkan manfaatnya dan meminimumkan risiko yang bakal dihadapi. Seterusnya, bagi teras keempat iaitu potential problem analysis, ia adalah merupakan satu kaedah yang merujuk kepada analisis kebarangkalian atau potensi masalah. Sesebuah kumpulan itu akan berupaya untuk menjangkakan ancaman kepada kejayaan tindakan yang dirancang. Mereka akan dapat mempertimbangkan sebab untuk setiap masalah yang berpotensi dan bagaimana untuk mencegahnya. Dalam erti kata lain, kaedah ini akan dapat membantu mengelakkan tindakan reaktif yang tidak dirancang dan menjadikannya kepada suatu ruang atau kepada analisis yang berpotensi membuka ruang untuk setiap penyelesaian masalah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kelebihan model Kapner-Trego. Model Kapner-Trego adalah suatu model pembuat keputusan yang rasional berdasarkan maklumat saintifik yang diperolehi. Oleh yang demikian, model ini boleh mengurangkan kesilapan, ketidaktentuan dan andaian. Pendekatan ini juga boleh mengurangkan risiko kegagalan kerana penilaian dan pemilihan proses pendekatan ini adalah berdasarkan maklumat dan pengetahuan waras serta logik. Model Kapner-Trego boleh membantu pembuat keputusan untuk menangani masalah sukar dalam persekitaran yang kompleks. Kelebihan yang kedua, model ini adalah yang menjelaskan langkah demi langkah pendekatan yang diperlukan untuk menentukan masalah, mengenal pasti kriteria, timbang dan keputusan, menyenaraikan pelbagai alternatif, mempertimbangkan akibat semasa dan masa depan bagi setiap pilihan alternatif serta menyusun kepentingan pilihan mengikut keutamaan. Dan kelebihan yang ketiga, dengan menggunakan model ini, isu akan ditangani dengan kaedah diagih-agihkan ke dalam langkah mudah dan semua aspek isu itu akan dipertimbangkan beserta penyelesaian dengan mengambil kira sebarang kemungkinan seterusnya membuat keputusan yang muktamad.
Dalam misi menyelamat Apollo 13 pada 11 April 1970, kapal angkasa Apollo 13 bersama 3 orang angkasawan, Jim Lovell, Jack Swigert dan Fred Haise telah berlepas dari bumi menuju ke bulan. Setelah 56 jam berlepas, kapal Apollo 13 melaporkan bahawa mereka mengalami masalah yang besar. Para jurutera dan kru di Ibu Pejabat NASA di Houston, Texas menggunakan kaedah analisis masalah atau problem analysis berdasarkan model Kepner-Trego untuk membantu menyelamatkan angkasawan mereka yang berada 200,000 batu dari bumi. Jurutera NASA di Houston cuba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh angkasawan mereka dengan mengambil kira pendekatan situasi, analisis masalah dan analisis keputusan dalam usaha untuk menyelamatkan angkasawan mereka dengan mereplikasikan pelan tindakan di bumi untuk digunakan dalam kapal angkasa. Secara ringkas, berikut adalah pendekatan yang diambil oleh NASA berdasarkan model Kepner-Trego. Yang pertamanya, pendekatan situasi. Dalam situasi yang dihadapi, jurutera NASA telah mengambil maklum bahawa kapal angkasa Apollo 13 berada dalam keadaan yang membimbangkan. Berbekalkan dengan sumber yang terhad dan keadaan kapal yang semakin merosot, mereka perlu membuat pelan tindakan dengan pantas. Analisis masalah. Masalah pertama yang dihadapi oleh Apollo 13 adalah kehilangan kuasa elektrik. Bacaan Bolton sistem elektrikal kapal telah jatuh. Masalah kedua yang dihadapi adalah tangki oksigen nombor 2 telah meletup. Jurutera NASA menyimpulkan kehilangan kuasa elektrik adalah berkait rapat dengan masalah yang terdapat pada tangki oksigen nombor 2. Berdasarkan analisis masalah ini, dalam situasi yang dihadapi oleh angkasawan Apollo 13, mereka tidak mampu untuk menyelenggara kapal angkasa untuk meneruskan misi. Maka, mereka tidak lagi mampu untuk meneruskan perjalanan ke bulan. Kemudian, dalam analisis keputusan, jurutera NASA telah menyimpulkan bahawa jalan terbaik buat masa itu adalah untuk membawa pulang angkasawan Apollo 13 ke bumi dan membatalkan misi ke bulan. Cara terbaik untuk menyelamatkan angkasawan adalah dengan menukar modul daripada modul Odyssey dan cuba untuk mengemudi modul Aquarius. Dalam keadaan oksigen yang semakin berkurangan dan kapal angkasa yang semakin kehilangan kuasa, jurutera NASA di Houston membuat pelan di bumi dan menyampaikan pelan mereka kepada angkasawan Apollo 13 untuk ditiru dalam kapal. Mereka menutup semua sistem yang tidak kritikal kepada kapal angkasa untuk mengurangkan penggunaan elektrik. Tambahan pula terdapat kebocoran gas karbon dioksida, maka kini mereka perlu mengawal kebocoran gas karbon dioksida menggunakan alatan sementara seperti kotak plastik dan kadbord. Maka, pada 17 April 1970, angkasawan kapal Apollo 13 berjaya diselamatkan dan mendarat di Lautan Pasifik. Yang terakhir, dalam analisis masalah potensi, misi-misi NASA yang akan datang berpotensi untuk berdepan dengan masalah yang sama. Maka, Apollo 13 dikira sebagai kegagalan yang berjaya atau successful failure oleh NASA. Hal ini adalah kerana masalah yang dihadapi oleh Apollo 13 menjadi satu pengejaran kepada mereka. Maka bermula daripada misi Apollo 14, semua kapal angkasa perlu dilengkapi dengan bateri dan tangki oksigen tambahan untuk sesebuah misi ke angkasa sebagai langkah yang lebih proaktif untuk mendepani sebarang masalah yang berpotensi untuk berlaku. Sekian. Hey, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Okay, now let's everybody keep cool. We got the LEM still attached. The LEM spacecraft's good, so if we need to get back home, we got a LEM to do a good portion of it with. One of the biggest things we had to do in the dying moments of the electrical system in the command module was to transfer the guidance system and transfer the angle numbers from the command module to the lunar module. And we only had about 15 minutes to do that. About 20 minutes after the explosion, it was obvious that we weren't coming to a landing in the moon. We were going to go around it. Glenn had already been down in the trench with trajectory guys and came up with 5 trajectory return to Earth options. So we would have missed the Earth had we done nothing. So the first thing was to get us in the right direction to go around the moon.
And that was the first maneuver we made. We used the landing engine, the engine we normally would land it on the moon. Everybody seemed to be moving in the right directions without being directed. Everybody had a sense of what had to be done. The training guys brought the simulators up over there, and the crews were over in the simulators tracking virtually everything they were doing. Every configuration change that was proposed to be done was already being worked over in the simulators there. So you started getting answers from all these various directions. The command module was very wet. There was water everywhere. In the LEM, there's no inner walls, so you could see water on all the connectors, wire bundles, plumbing, every turn of glob of water. And the command module, we actually had to get towels out to wipe off the instrument panel to see the instruments. We copied that report from Jim Lovell of service module separation at 138 hours. And there's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. So it was a question of getting this entire world geared and oriented to one single job: get the crew home. Teamwork was necessary. Good leadership, initiative to think outside of the box when things go wrong, how do we repair them? Those are the three things that were absolutely necessary. I was most proud of being in this team that knew what they had to do, and there was no doubt about it. The team completely faced up to what had to be done. In this case, it was a survival challenge that we were faced with. So there you are, we pulled that off. Kesimpulannya, dalam konteks menyelesaikan masalah berdasarkan model Kepner-Trigger, satu masalah yang rumit dapat diuraikan kepada komponen yang lebih spesifik kepada 4 teras utama, iaitu pendekatan situasi, analisis masalah, analisis keputusan dan kebarangkalian atau potensi masalah. Melalui 4 teras ini, penyelesaian kepada masalah yang begitu rumit dapat dihasilkan dengan pendekatan yang lebih logik, rasional dan bersistematik berdasarkan maklumat yang diperolehi berbanding kaedah pendekatan yang menumpukan kepada kreativiti. Maka, jenis masalah dalam kategori algoritmik atau analytical seperti masalah formulik dan penyelenggaraan di mana jalan penyelesaiannya adalah muktamad atau close-ended amat sesuai menggunakan pendekatan model Kepner-Trigger ini.